Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min 'ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbil alamin. Amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita terus merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kita bertemu untuk kali yang seterusnya, untuk kita menyambung pengajian tauhid kita pada malam ini. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Kalau saya punya line internet ni kurang baik, maklumkan kepada saya. Dia malam-malam ni kadang-kadang waktu sibuk ni internet jadi kurang baik kadang-kadang lah tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah dan kita punya pertemuan ni berjalan dengan lancar. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dalam internet lah, insya-Allah tuan-tuan ya. Baik, pada malam ini kita akan menyambung pengajian tauhid tuan-tuan ya. Pengajian untuk kita ni sentiasa kembali kepada Allah dalam semua urusan kehidupan kita tuan-tuan ya. Baik, muslimin muslimat mata Allah sekalian, pada kuliah subuh pagi tadi saya ada menyebut kepada tuan-tuan mengenai dengan perjalanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu dekat dengan Tuhan tuan-tuan ya. Jadi manusia-manusia yang dekat dengan Allah ni, dia pergi kepada Allah ni, Allah buat dengan dua jalan. Tuan-tuan ya. Itu saya sebut dalam kuliah subuh kita pada pagi tadi. Jadi pada waktu ni saya terangkan kepada tuan-tuan ya. Jadi maknanya bila kita berjalan menuju kepada Allah ni, dia ada dua jalan lah. Ada dua golongan manusia tuan-tuan ya. Satu golongannya orang-orang yang pergi dekat diri kepada Allah ni tuan-tuan tak, untuk menjadi kekasih-kekasih Allah, untuk mendapat redha Allah ni, orang-orang ini pergi kepada Allah dengan jalan salik yang pertama. Itu jalan salik. Jalan salik ni maksudnya ataupun kita sebut mereka ni sebagai salikin. Salikin. Sebab tu tuan-tuan, ada satu kitab, nama kitab tu dikarang oleh ulama kita, namanya Sirus Salikin. Sirus Salikin, perjalanan orang-orang yang salik. Salik ni adalah orang-orang yang pergi kepada Allah, menuju kepada Allah dengan mujahadah, dengan usaha ikhtiar, dengan bersungguh-sungguh. Itu jalan pertama untuk kita pergi kepada Allah. Baik, orang-orang salikin ni yang pergi kepada Allah dengan niat hati nak dekat kepada Allah ni, golongan yang paling ramai lah, ataupun kita katakan kebanyakan manusia mereka itu pergi kepada Allah dengan jalan salik. Itu jalan pertama. Di dua jalan ni, tak ada jalan lain. Perkara ni disebut dalam kitab-kitab tasawuf ulama-ulama kita. Syekh Abdul Qadir Jailani juga menyebut perkara yang sama. Jadi orang salik ni ataupun orang-orang yang berjalan kepada Allah ni kebanyakan manusia menggunakan jalan salik ni tuan-tuan ya. Baik, golongan yang kedua adalah mereka-mereka yang pergi kepada Allah dengan jalan majzub dipanggil. Majzub. Majzub. Kalau kita eja dari segi bahasa Melayunya, MAJZUB, majzub. Macam tu. Itu jalan yang kedua. Kalau bahasa Arabnya mim jim zal waw ba, majzub.
Jadi dipanggil jazbah. Baik, jazbah ni apa dia? Jazbah ni dengan jalan tarikan. Jadi orang yang pergi kepada Allah ni, satu dengan jalan memang dia sendiri bersusah payah, berusaha ikhtiar, bermujahadah untuk pergi kepada Allah. Ni kebanyakan manusia lah, kita katakan 90% semuanya ikut jalan tu. Ada satu lagi jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa juga manusia pergi kepada Allah dengan jalan jazbah. Jazbah ni tarikan, Allah tarik. Jazbah ni sikit. Golongan ni bukan tak ada, tetapi jarang-jarang. Jadi jazbah ni juga kita panggil sebagai jalan majzub. Majzub ni apa tuan-tuan? Majzub ni yang ditarik. Orang-orang yang Allah tarik mereka. Jadi tuan-tuan, orang salik ni orang-orang yang penuh hemah, kekuatan diri dia, kehendak diri dia, cita-cita dia nak pergi kepada Allah. Okey, itu orang salik. Orang majzub ni kadang-kadang dia sendiri tak terfikir nak dekat kepada Allah, tiba-tiba Allah rentap dia, bawa dia untuk kembali kepada Allah. Tuan-tuan ya. Jadi orang yang majzub ni tuan-tuan, mereka ni adalah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala ubah kehidupan mereka, yang asalnya mereka ni bukanlah orang-orang yang beragama, orang-orang yang ingat kepada Allah dan sebagainya. Kadang-kadang mereka ni orang awam biasa je. Ada setengah-setengah wali-wali Allah tu dipanggil orang-orang yang majzub, tuan-tuan ya. Contoh macam mana? Contoh macam Syekh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni seorang ulama besar, tuan-tuan ya. Fudail bin Iyad ni banyak dia mengeluarkan kata-kata hikmah. Antaranya ada Studio Barakah kita ni post kata-kata daripada Fudail bin Iyad. Maknanya bila kita dah berumur 40 tahun, apa yang tak perlu lagi kita lakukan ya. Fudail bin Iyad ni banyaklah kalam-kalam dia yang menghidupkan hati manusia setelah mana dia ditarik oleh Allah. Itu contoh orang majzub. Fudail bin Iyad ni tuan-tuan, kata ulama, selepas mana kematian Fudail bin Iyad ni, tak ada dah manusia-manusia yang boleh menandingi kewarakan Fudail bin Iyad. Fudail ni asalnya seorang pencuri. Tuan-tuan ni, dia seorang pencuri, bukan pencuri rumah ni dah. Dia ni seorang yang dipanggil qati'ut tariq, yakni orang-orang yang berada di tengah jalan. Dia tahan orang yang nak pergi bermusafir ni, dia tunggu tepi jalan, dia akan merompak di tepi jalan. Itulah kerja Fudail bin Iyad. Dan Fudail bin Iyad ni tak ada orang yang berani dengan dia. Maknanya seorang dia pun cukup dah untuk dia mencuri barang-barang orang yang berada dalam perjalanan untuk berdagang dan sebagai zaman dia lah, tuan-tuan. Baik, dia ni dapat kembali kepada Allah dengan dia mendengar satu ayat Al-Quran. Kisah dia ni macam kisah Sayyidina Umar Al-Khattab lah, ketika mana dengar adik dia baca Quran surah Taha kan, tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ada anak-anak yang mungkin hati keras ke, ataupun nak lembutkan hati suami ke, nak lembutkan hati siapa-siapa, elok sangat kita amalkan baca surah Taha. Ambil surah Taha ayat 1 sampai ayat 5. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Aduk setakat tu 1 sampai 5. Tiup pada air bagi pada anak-anak kita ke, kepada siapa-siapa untuk lembutkan hati. Kerana Sayyidina Umar dengar 5 ayat ni dah menyebabkan hati dia lembut. Kalau Fudail bin Iyad ni, dia dengar seorang perempuan yang dia suka. Maksudnya dia ada jatuh cinta dengan seorang perempuan, dengar perempuan baca satu ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat ni lah menyebabkan Fudail bin Iyad ni jadi tersedar akan keburukan diri dia, dan dia ditarik oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, sehingga dia menjadi di antara wali-wali Allah yang agung pada zaman dia lah, tuan-tuan ya. Jadi ayat ini maksud dia apa? Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, belum sampaikah lagi waktunya untuk hati kamu benar-benar lembut untuk takut khusyuk kepada Allah. Ayat ni kata, alam ya'ni lil ladzina amanu, wahai orang beriman, belum sampai lagi ke hati kamu ni nak lunak, nak lembut, an takhsha'a qulubuhum, supaya hati kamu ni melihat kepada kebesaran Allah, kebaikan Allah. Kamu tengok betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kamu, dengan banyak perkara-perkara yang kebaikan Allah ni, belum lunakkan lagi hati kamu untuk tunduk dan khusyuk kepada Allah. Ni nikmat banyak sangat ni, belum insaf lagi ke diri kamu untuk benar-benar balik kepada Allah. Nikmat mata, nikmat perjalanan, nikmat pendengaran, nikmat hidup dan sebagainya. Maka Allah templak, bila kamu nak balik kepada Allah, ni semua nikmat yang Allah beri ni tak cukup lagi kah untuk melembutkan hati kamu, untuk kamu balik kepada Allah. Ni ayat ni
Bila Fudhal bin Iyad dengar, dia taubat, dia kembali kepada Allah dan jadi kekasih Allah. Itu orang-orang yang majzub, tuan-tuan ya. Sama juga Ibrahim Al-Adham. Ibrahim Al-Adham ni seorang sultan. Orang sultan yang penuh dengan kekayaan, ya, duduk dalam istana. Satu hari Allah beri dia hidayah, dia turun daripada istana, ditanggalkan pakaian raja dia, pakaian sultan dia, masuk hutan, dan di situlah dia membawa diri dia untuk mempelajari ilmu agama dan akhirnya dekat diri kepada Allah ni. Jadi majzub ni tuan-tuan maksudnya orang-orang yang Allah rentap diri dia untuk dia kembali kepada Allah, dan seluruhnya Allah bimbing dia sehinggalah dia sampai kepada Allah. Itu majzub nah. Jadi tanda-tanda orang majzub ni macam mana tuan-tuan ya? Majzub ni tak ramai tuan-tuan, cuma kita cerita je keadaan dia ya. Tanda-tanda orang majzub ni ialah mereka ni bila mereka dapat balik kepada Allah, perjalanan mereka tu sangat dipermudahkan oleh Allah ya. Tarikan Allah tarik, tuan-tuan tak? Majzub ni tanda dia yang Syekh Abdullah sebut, antara tandanya zikir yang mereka jalankan dalam hati mereka ni, maksudnya bila mereka mula berzikir tu, zikir tu mudah nak berjalan dah. Maksudnya Allah permudahkan perjalanan mereka sehinggalah mereka benar-benar jadi orang yang sampai kepada Allah lah tuan-tuan ya. Bahkan kata Syekh Abdullah, orang majzub ni dalam keadaan dia tidur tu sampai waktu semayang ni dia terbangun sendiri dah. Tuan-tuan, tu panggil majzub. Majzub ni maknanya dia tak susah payah usaha ikhtiar dia, sebab Allah permudahkan dia untuk balik kepada Allah. Tuan-tuan ya. Adapun orang salik ni dia menjalani jalan susah payah, mujahadah nah. Jatuh bangun, lawan dosa dan maksiat, taubat, jatuh balik. Itu tanda-tanda orang-orang salik macam kita lah tuan-tuan ya. Jadi orang majzub ni tanda dia bila dia balik pada Allah ni mudah macam air lalu je Allah buat, sebab Allah nak tarik dia tuan-tuan ya. Ayat Qurannya, dalilnya tentang majzub ni tuan-tuan, dalilnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, yakhtassu bi rahmatihi may yasha, kata Allah nah. Sesungguhnya Allah dialah yang mengkhususkan rahmatnya. Tengok ayat ni tuan-tuan ya. Allah mengkhususkan rahmatnya, pilihannya kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Ini dalil ayat Quran tentang orang-orang majzub. Nah, maksudnya bila Allah nak pilih di kalangan hamba-hambanya untuk menjadi kekasih dia dengan pilihan rahmat dia, maka Allah boleh pilih siapa sahaja tuan-tuan. Baik, di sini Allah nak bagi pengajaran kepada kita bahawasanya untuk menjadi kekasih Allah ni siapa sahaja pun boleh berpeluang untuk menjadi kekasih Allah. Maksud di sini, jangan kita rasa ustaz, saya ni bukan ustaz kan. Saya ni bukan siapa-siapa, saya tak layak jadi kekasih Allah. Maka ayat ini ataupun apa yang Allah beri tunjukkan kepada kita pada hari ini, maksudnya Allah nak tunjuk peluang untuk jadi kekasih Allah, siapa sahaja boleh jadi kekasih Allah. Seorang pencuri, seorang sultan, seorang yang beragama, siapa sahaja tuan-tuan yang mengejar kepada rahmat Allah, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah tuan-tuan ya. Baik, jadi itu sajalah tentang perkongsian jalan majzub, jalan salik ni. Dia tak banyaklah dia punya penerangan tak banyak. Jadi tuan-tuan faham sekadar begitulah ya. Majzub ni maksudnya orang-orang yang memang Allah tarik dan dipermudahkan zikirnya berjalan, sembahyang sunatnya jadi rajin. Kalau tuan-tuan tengok ada orang yang tiba-tiba 360 darjah berubah terus. Daripada baca kitab tak pandai, tiba-tiba boleh baca kitab, tuan-tuan tak? Kalau orang lain masuk pondok 10 tahun baru boleh baca kitab, dia 2-3 tahun dah boleh baca kitab dah. Asalnya seorang yang lara, banyak dosa, tapi bila masuk pondok sekejap dia boleh jadi alim, boleh jadi pandai. Allah bawa dia cepat sampai kepada Allah, sebab Allah pilih dia dengan rahmat Tuhan. Adapun orang-orang salik ni ada dalil juga. Dalil Quran orang salik ni kata Allah, barang siapa yang bermujahadah di atas jalan Allah, nescaya Allah akan beri hidayah atas jalan-jalan Allah. Itu dalil orang-orang salik tuan-tuan ya. Orang majzub ni hari ni ada tu ada, tapi tak ramai sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok ada setengah-setengah orang tu kadang-kadang kita kenal dia seorang yang dulunya Allah kan, kalau perempuan kan dengan tak menutup auratnya, dengan jahilnya, hari ni ya Allah tengok kebaikan dia, subhanallah, kita sendiri pun tak mampu nak lawan kebaikan dia. Bila dia balik pada Allah, subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, dalil majzub ni juga supaya kita ni jangan mudah sangka buruk pada orang. Tak, jangan mudah hukum orang. Jangan mudah kita rasa kita lebih baik pada orang lain dan kita nak hukum orang ini adalah orang yang memang ahli neraka dan sebagainya, tak boleh. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu, maknanya mungkin kalau sampai hidayah atas dia, mungkin dia akan lebih baik daripada kita pada hari ni. Tuan-tuan tengok orang ahli maksiat. Macam saya sendiri tuan-tuan tengok bapa saudara saya, tuan-tuan nak, Allahu Akbar. Sampai hari ni saya cukup rasa takjub lah dengan kebaikan yang Allah telah beri kepada diri dia.
Yang asalnya sebelum ni, subhanallah, semua perkara lah benda yang dia tak buat, tuan-tuan. Tapi hari ni masjid tak tinggal, sedekah hanya cukup-cukup rajin dan sebagainya. Itu antara orang majzub jugalah, tuan-tuan ni. Cuba maknanya majzub ni ada orang yang Allah tarik sampai jadi kekasih Tuhan. Majzub ni ada orang yang Allah ubah hidup dia daripada penuh dengan dosa, kelalaian, maksiat, terus balik kepada Allah, tuan-tuan ni. Baik. Jadi orang salik ni dia berusahalah, dia berjalan lah, tuan-tuan ni, dengan zikir, dengan dia solat sunat, dengan dia banyak baca Quran, dengan dia berkekalan dalam ibadah dan sebagainya. Habis, tuan-tuan ni, tentang dua perkara tu habis, tuan-tuan ni. Kita ni ramai-ramai, kita ni orang salik lah. Alamat orang salik apa? Kata Syekh Abdullah, alamat orang salik ni dia jatuh bangun. Maknanya time dia nak dekat diri pada Allah, ada juga jatuh atas dosa dan maksiat, bangun balik. Tu tanda orang salik, tuan-tuan. Tak rajin-rajin buat yang sunat, sampai satu ketika malas balik. Tu tanda orang salik. Orang majzub tak ada. Orang majzub ni bila dia balik, dia terus je straight je. Dia terus sampai kepada Allah, sebab Allah rentap dia kan. Sampai terus di kepada Allah. Kalau dia berubah tu, dia berubah jadi orang baik tu, dia kekal macam tu dah. Sebab Allah pemudah dah. Sebab Allah pilih dengan rahmat kasih sayang Allah. Jadi tentang perkara ni, kata Syekh Abdullah, nak tunjuk kepada kita, kita ni jangan membatasi rahmat Allah. Jangan kita kata, oh ni orang jahat ni Allah tak pilih. Jangan batas rahmat Allah. Dan bila Allah nak beri rahmat dia, tak kira siapa-siapa Allah akan pilih. Kita ni bukan Tuhan. Kita ni bukan penentu. Kita ni bukannya maksudnya campur aduk dalam urusan Allah. Maksudnya Allah ni nak tunjuk kuasa dia. Bila dia nak pilih siapa pun di kalangan kita, dia boleh pilih untuk menjadikan seseorang itu orang-orang yang mulia, tinggi pangkat di sisi Allah. Dan kita kena sentiasa bersangka baik, ataupun jangan kita bermudah bersangka buruk dengan orang. Sebab kita tak tahu orang-orang yang hari ni kita tengok buruk dan sebagainya, kalau Allah pilih mereka, mungkin mereka lebih tinggi darjat di sisi Allah pada suatu hari nanti, lebih baik daripada kita. Sebab tuan-tuan, kita tak tahu kita punya qada dan qadar kita ni pada masa-masa akan datang, bagaimana ketentuan-ketentuan Allah pada orang yang kita lihat, termasuklah diri kita sendiri, tuan-tuan. Dan perkara yang paling penting, yang kita nak kena ambil berat, tuan-tuan, jangan sampai kita ni, tuan-tuan, selalu mudah nak menghina orang, tuan-tuan ya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab satunya saya nak sebut, bila kita dah mula rasa diri kita mulia, kita hina orang ahli maksiat, situ sudah sombong dalam diri kita, tuan-tuan tak? Sombong tu pun dah tak baik. Tapi yang paling bahaya, yang paling kita takut, yang Nabi SAW sebut, tuan-tuan ya. Yang Nabi SAW sebut, kata Nabi, barang siapa yang menghina seseorang, mencaci seseorang, tuan-tuan tak, mengata seseorang, dia tidak akan mati melainkan apa yang dihina tu kembali pada diri dia balik. Itu yang paling kita takut. Sebab tu, tuan-tuan, jangan kita pandang hina pada ahli maksiat. Kita takut suatu hari Allah uji kita dengan maksiat tersebut, tuan-tuan ya. Maksudnya kita cegah maksiat, tapi bukan mencegah dengan kita mencaci hina, memperendahkan orang, menjatuhkan martabat peribadi dia. Jangan. Maksudnya bila orang itu melakukan dosa dan maksiat, tegur dengan kasih sayang, tuan-tuan. Saya selalu sebut, tuan-tuan ya, kepada orang yang kadang-kadang rasa benci dengan ahli maksiat, marah sangat-sangat, tuan-tuan tak, menghukum orang seolah-olah macam orang ni tak ada harapan lagi nak dapat hidayah daripada Allah, tuan-tuan. Saya selalu sebut bagi nasihat mudah, tuan-tuan ya. Gini, tuan-tuan, kalau kita tengok, tuan-tuan, Fir'aun, tuan-tuan ya, Fir'aun ni seorang manusia yang kita kata paling ingkar lah di atas dunia pada hari ni, tuan-tuan tak. Ingkar tak ingkar macam mana sampai syaitan pun angkat tangan, tuan-tuan tak. Fir'aun ni, tuan-tuan, ingkar tak ingkar sampai dia mengaku dia sebagai Tuhan lah, tuan-tuan tak. Ana rabbukumul a'la, tuan-tuan tak. Fir'aun ni keingkaran dia teruk sampai dia mengaku sebagai Allah, sebagai Tuhan, tuan-tuan ya. Bahkan dia mengatakan dia boleh menghidupkan orang mati, ataupun dia boleh mematikan orang yang hidup dan sebagainya, tuan-tuan tak. Fir'aun ni, kejahatan dia yang begitu dahsyat sekalipun, tuan-tuan tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Musa dan dengan Nabi Harun, tuan-tuan nak berjumpa dengan Fir'aun. Bagaimana Allah suruh? Kata Allah, idhaba wahai Musa, wahai Fir'aun, wahai Musa, wahai Harun, pergilah kepada Fir'aun. Ila Fir'aun, hendaklah kamu berdua pergi kepada Fir'aun. Innahu tagha. Ketika mana Allah perintah Musa dengan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun, kata Allah, sesungguhnya Fir'aun ini berada dalam keadaan tarut, tagha, tuan-tuan, dalam keadaan lalai, dalam keadaan yang tarut lah, tuan-tuan, buat perkara-perkara yang buruk, jahat dan sebagainya. Dan apa kata Allah? Faqula lahu, dan hendaklah kamu berdua bercakap kepada Fir'aun qaulan layyinan. Allah suruh apa? Cakap dengan perkataan yang lemah lembut. Subhanallah. Ni, tuan-tuan, saya selalu bagi nasihat bagi orang-orang yang benci pada ahli maksiat. Kira nak marah, kira nak menghentam. Fir'aun tu seorang yang sampai mengaku Tuhan sekalipun,
Allah tak suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun berjumpa dengan Firaun dengan herdik, dengan cerca, dengan kata-kata makian, dengan tinggi suara. Tak. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, kata Allah. Bercakaplah kamu berdua kepada Firaun dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan perkataan tersebut menjadikan dia mendapat peringatan, yatadhakkar aw yakhsha, menyebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kaki-kaki maksiat kita tengok ni tak sampai tahap martabat Firaun tuan-tuan. Tiba-tiba kita nak marah, macam isu baru-baru ni kita tengok viral kan. Seorang pendakwah di Sabah ke tuan-tuan nak dia duk hina orang dan sebagainya. Itu memang satu perkara yang mana kelemahan yang perlu diperbaiki, yang kita tak boleh setujulah tuan-tuan ya. Bila mana kita ni orang baik, orang dakwah, orang yang boleh solat, bukan bermakna kita nak memperendahkan orang-orang yang jauh. Sepatutnya kita dakwah mereka dengan kasih sayang tuan-tuan ya. Bawa mereka dengan perkataan-perkataan yang lembut tuan-tuan. Saya nak sebut dengan tuan-tuan sikitlah pengalaman saya tuan-tuan ya. Sebenarnya tuan-tuan, memang dengan kata-kata kesat, kata-kata kasar, sama ada kita dengan isteri kita dengan suami, isteri dengan suami dengan anak-anak tuan-tuan ya. Kata-kata yang kesat, suara-suara yang tinggi ni tuan-tuan, sebenarnya tak ada kebaikan tuan-tuan ya. Khasnya dalam dakwah tak ada kebaikan tuan-tuan ya. Sebab saya sendiri ada pengalaman perkara tu tuan-tuan ya. Saya pernah diuji oleh Allah juga dengan perkara ni tuan-tuan tak. Maksudnya saya kadang-kadang terlupa akan perkara ni, jadi emosi saya ada juga diuji tak terkawal tuan-tuan ya. Bukan isu apa tuan-tuan, isu pasal hari ni kan orang sibuk duk kata vaksin datang daripada Yahudi lah tuan-tuan tak. Jadi saya ni ada rasa macam sedikit marah tentang perkara ni tuan-tuan tak. Maksudnya tuduhan-tuduhan yang tidak ada fakta. Saya kata ni menuduh ulama', kata ulama' ni pengikut Dajjal. Saya jadi marah jugalah tuan-tuan tak. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, ada seorang anak murid saya yang mengikuti saya lama kuliah saya ni tuan-tuan ya. Saya ingat 7-8 tahun dah dia ikut saya kan tuan-tuan. Dan dia memang selalu ada dalam kuliah subuh saya tuan-tuan ya. Dia ikut dalam grup saya, dalam kuliah subuh saya tuan-tuan tak. Dan dia pun sangat minat dalam jalan tasawuf, jalan tauhid ni. Tapi tuan-tuan, dia diuji oleh Allah untuk mengikuti agenda-agenda orang-orang yang percaya kepada kemunculan Dajjal dengan perkara-perkara macam ni lah tuan-tuan. Saya ni maksudnya tak suka untuk memfitnah ulama' dan sebagainya. Tapi ada anak murid saya yang percaya kepada perkara-perkara macam ni. Bahkan bila saya sebut tentang apa yang kita buat penjarakan solat ni diamalkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya, ulama'-ulama' dulu tuan-tuan tak. Maka dia berhujah dengan saya tuan-tuan tak. Maksudnya dia tak setujulah dengan apa yang kita sebut tentang perkara ni fitnah, perkara ni hanyalah sekadar reka-rekaan ataupun fakta-fakta yang tidak jelas dan sebagainya tuan-tuan tak. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan saya terlupa tu, saya ternaik suara sikit. Itulah saya termarah tuan-tuan tak. Saya buat voice, saya jawab soalan dia, tapi saya macam termarah sikit. Dan dia memanglah lebih berumur daripada saya tuan-tuan tak. Dengan kata-kata saya tu mungkin saya pun teremosi, termarah sangat masa tu tuan-tuan tak. Dan saya terasa sikit sedih dengan sebab adalah kelakuan-kelakuan itu. Jadi saya termarah sikit, akhirnya tuan-tuan dia block saya terus. Tuan-tuan, dia block saya terus, dia left semua grup saya. Grup tazkirah saya, grup jalan. Dan hari ni saya hilang anak murid saya seorang tuan-tuan. Saya tak salahkan dia, tapi saya salahkan diri saya. Dia kata, kenapa saya nak tinggi suara, ni ujian untuk saya. Tuan-tuan, apa yang berlaku pada saya insafi diri saya balik, saya kata Allahu Akbar. Betul lah, sebenarnya dengan marahan, dengan suara yang tinggi tak ada faedah kepada manusia. Bahkan tuan-tuan kadang-kadang menjauhkan manusia daripada kita. Saya ambil betul-betul pengajaran tu, saya insafi diri saya tuan-tuan. Lepas ni kalau adalah ujian-ujian untuk saya menegur orang, saya tak akan gunakan lagi benda-benda nak marah dan sebagainya tuan-tuan. Sebab memang dengan sebab kemarahan ni kadang-kadang nafsu kita mengganggu diri kita. Walaupun perkara tu benar kadang-kadang. Tetapi tuan-tuan, kebenaran bila kita sampaikan dengan marah dan sebagainya tuan-tuan, dia tak akan mendatangkan faedah kepada orang yang mendengar nasihat tuan-tuan ya. Saya benar-benar rasa insafi diri saya dan saya rasa hilang dah suatu mutiara yang saya didik selama ke hari ni. Yang mana saya ada 2-3 orang anak murid saya yang macam tu. Tapi Alhamdulillah saya didik, akhirnya mereka boleh terima dan mereka balik kepada perkara yang asas, balik pada Quran Sunnah dan sebagainya. Tak mudah percaya kepada agenda-agenda dan sebagainya tuan-tuan tak. Benda-benda macam tu. Tapi yang seorang ni saya dah termarah sikit tuan-tuan tak. Akhirnya dia terus tinggalkan saya. Jadi saya tak salahkan dia tuan-tuan. Saya salahkan diri saya tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, matalah sekalian, begitulah keadaannya tuan-tuan ya. Baik. Sesungguhnya tuan-tuan ni, kita nak masuk pada pengajian tauhid lah. Itu sekadar kita kongsikan pengalaman tuan-tuan. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, lepas daripada ni tuan-tuan, pengajarannya tuan-tuan, bila kita nasihat orang ke, kita bercakap dengan orang ke,
Walau apa pun keadaan manusia, jangan kita gunakan kemarahan kita, tak ada faedah. Khasnya anak-anak, jangan tuan-tuan ni. Sentiasa usaha bercakap dengan lemah lembut tuan-tuan ni. Kerana perkataan yang lemah lembut itu lebih mendatangkan peringatan yang baik kepada orang yang mendengar, dan itu lebih mendatangkan sifat respect ataupun sifat hormat orang kepada kita bila kita mampu menasihati orang dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Jangan marah tuan-tuan. Jangan marah. Marah tidak ada faedah. Kadang-kadang marah ni kita payah nak kawal, kadang-kadang masuk syaitan dan sebagainya tuan-tuan. Itu pengajaran lah tuan-tuan ni. Baik, muslimin dan muslimat mata Allah sekalian. Malam ni tuan-tuan kita nak sambung kepada pengajian tauhid kita tuan-tuan ni. Baik tuan-tuan. Jadi dalam kita punya pegangan hidup kita untuk pergi kepada Allah ni tuan-tuan, ini bab lain lah. Yang tadi habis dah tuan-tuan ni. Baik, bila kita nak pergi kepada Allah ni tak dapat tidak tuan-tuan, kita mesti pergi kepada Allah dengan fiqh kan, dengan tauhid dan dengan tasawuf. Baik tuan-tuan, saya nak sebut dengan tuan-tuan. Hari ni ramai-ramai manusia, golongan manusia ni ada 3 golongan. Ada 3 golongan dalam bab ni tuan-tuan ya. Dan inilah realiti yang berlaku pada hari ni tuan-tuan ya. Baik. Ramai-ramai manusia yang kebanyakan pada hari ni, golongan yang paling bawah sekali tuan-tuan adalah manusia-manusia mereka yang banyak hanya berpegang kuat kepada fiqh. Ini golongan pertama nah. Maksudnya fiqh ni pegang kuat sungguh-sungguh, tetapi tauhid, tasawuf mereka abaikan. Ini golongan kebanyakan. Maksudnya manusia pada hari ni banyak sibuk jaga solat, tuan-tuan tak? Jaga tentang batal sah solat, tapi tak ada tasawuf, tak ada tauhid. Ini kebanyakan manusia. Yang ni pun kita katakan akan gagal dalam perjalanan mereka kepada Allah tuan-tuan ni. Maksudnya semayangnya sah lah, zahir batin besarnya dari segi zahirnya, dari segi ambil semayangnya tuan-tuan tak? Tapi hatinya tak menekan berat tentang khusyuk, tentang pandangan Allah. Maksudnya tak ada dia mengambil berat tentang ilmu tasawuf dalam pengajian fiqh. Tauhid apatah lagi tak ada. Ini golongan pertama kebanyakan. Kalau tuan-tuan perhati hari ni, saya dok tengok ramai-ramai orang awam, ramai manusia ni tuan-tuan. Ramai orang hari ni duduk atas fiqh sepanjang masa nah. Tasawuf tak ke mana, tauhid tak ke mana. Ni golongan pertama. Baik, golongan yang kedua, yang ni pun ramai juga tuan-tuan. Yang ni pun ramai juga. Sudah baik sedikit. Yang ni golongan-golongan yang ada fiqh dan ada tasawuf, tapi tak ada tauhid pula. Ni pun ramai juga tuan-tuan ni. Ni kadang-kadang salah guru juga. Bila guru ni mengajar fiqh tasawuf, mengajar fiqh tasawuf, dia tak ajar tauhid pada anak murid, maka akhirnya anak murid tak ada tauhid. Ini pun golongan yang ramai juga. Tapi sudah baik sedikit, tapi tak lepas lagi. Orang macam ni masih sangkut lagi perjalanannya kepada Allah. Maksudnya semayangnya bagus. Ini ramai yang saya tengok ni tuan-tuan ya, depan mata saya. Ramai yang pergi masjid rajin, nak jaga solat berjemaah tuan-tuan tak? Bahkan kalau pergi masjid tu datang awal waktu. Ramai yang keadaannya macam ni tuan-tuan tak? Dan kemudian semayang di awal waktu tu bagus. Semayang awal untuk solat jemaah bagus. Bahkan mengajar-ngajar di saf hadapan. Bagus tuan-tuan. Dan ada tasawuf. Ada tasawuf maksudnya nak dapat fadilat semayang. Dan semayang dengan khusyuk, dengan bersungguh-sungguh nak dekat diri kepada Allah. Rajin sedekah tapi tak ada tauhid. Di golongan kedua. Maksudnya dia ada fiqh, ada tasawuf, tapi dia lupa nak pandang Allah. Maka akhirnya dia sombong dengan kebaikan dia. Ini pun ramai juga tuan-tuan. Maka sebab tu kadang-kadang orang yang kadang-kadang semayang di awal waktu, datang awal semayang di saf depan ni tuan-tuan, kadang-kadang senyum dengan kita pun payah. Tuan-tuan, kita kata kenapa haji ni dengan serbannya? Saya jumpa orang macam ni ramai tuan-tuan ya. Dengan serbannya, kalau semayang tu datang awal, duduk saf hadapan lagi, zikir rajin. Tapi habis semayang nak senyum dengan kita pun payah. Sebab apa? Ada kesombongan dalam diri dia. Sebab dia tak ada tauhid. Jadi tak lepas juga. Bahaya juga. Sebab dia rasa dia nak dekat diri kepada Allah. Dia rasa diri dia kuat. Diri dia ni dengan hati yang khusyuk ni, dia rasa semua datang daripada kekuatan diri dia. Kemampuan diri dia. Usaha ikhtiar dia semata-mata. Maka orang ni tak sempurna juga tuan-tuan ni. Baik. Golongan yang ketiga. Yang ni yang kita nak. Ni yang saya nak ajar tuan-tuan sebagai anak murid saya ni. Kita mesti kena ada fiqh. Kena ada tasawuf, kena ada tauhid. Ini nak masuk kepada tauhid kita pada hari ini. Ini golongan yang ketiga, tuan-tuan ya. Golongan pertama fiqh je. Tasawuf tak ke mana, khusyuk tak ke mana, tak rasa dengan pandangan Allah, tak rasa langsung tuan-tuan. Bahkan tak nampak pun diri itu dalam pentadbiran Allah. Tak nampak Allah dah tuan-tuan. Golongan yang kedua, sibuk dengan ketaatan dan ada tasawuf. Bagus nak dekat diri kepada Allah. Tapi tak rasa itu semua pemberian daripada Allah. Jadi sombong diri. Jadi aku ni dekat kepada Allah ni. Aku ni ahli tasawuf. Aku ni ahli zikir. Tengok orang malas nak zikir. Dia lupa siapa buat dia zikir. Dia lupa siapa pilih dia boleh menjalani jalan tasawuf ni. Yang tu dia tak ada. Rosak juga tuan-tuan. Kita nak jadi golongan yang ketiga yang sikit ni. Golongan yang ada fiqh, ada tasawuf, ada tauhid. Golongan ni sikit di akhir zaman tuan-tuan ya. Yang ramai, fiqh ramai, fiqh tasawuf ramai. Fiqh tasawuf tauhid kurang.
Ada tu ada, tapi tak ramai orang yang menghayati tiga perkara ni dalam kehidupan mereka, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita ni nak beramal, nak pergi kepada Allah, tak nak sangkut mana-mana, biar tiga-tiga ni sempurna. Maksudnya kalau contoh kita solat, tuan-tuan dah. Contoh solat ke, ataupun kita bersedekah ke, kita puasa, samalah tuan-tuan ya. Cuma saya sebutkan contohnya solat, tuan-tuan. Bila kita solat, maka fiqah kita kena betul. Baiklah, maknanya dari segi kita punya bacaan Fatihah kita kemas, dari segi kita punya perbuatan solat kita ni mengikut sunnah Nabi, kemas fiqah kita, angkat takbir kita, tuan-tuan, nak berdiri kita tegak dan sebagainya, rokok kita lurus, fiqah kita kemas. Tasawuf ada, ikhlas kita kerana Allah, dan kita usaha untuk khusyuk, dan sentiasa kita semayang ini semata-mata pandangan Allah, bukan kerana pandangan manusia. Itu tasawuf, hati kita dengan Tuhan. Dan dalam masa yang sama kita ingat siapa yang sedang menggerakkan kita. Ni yang penting ni. Siapa yang sedang mentadbir hati kita, yang menyebabkan kita mudah untuk khusyuk. Kita tak lupa yang kita sedang baik ni pemberian rahmat daripada Allah. Kita hebat macam mana pun, kita usaha nak jadi hamba yang memang hamba yang terbaik sekalipun, kita tetap tak lupa kita jadi hamba yang terbaik semua dengan pilihan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang macam ni lah orang yang sempurna iman, sempurna Islam, sempurna ihsan di kepada Allah. Bila kita ada tiga sifat ni, tuan-tuan, barulah perjalanan kita kepada Allah ni akan berjalan dengan lancar, dengan baik. Barulah kita punya mujahadah untuk menjadi kekasih Allah ni akan berjaya sampai kepada kemuncaknya, tuan-tuan ya. Kenapa hari ni orang nak dekat diri kepada Allah sangkut dekat tasawuf. Nak dekat pada Allah, tuan-tuan tak, tapi rupa-rupanya tasawuf tak ada. Sangkutlah, tuan-tuan, dengan ikhlas tak ada, dengan khusyuk tak ada, maka ibadat tu kosong. Maksudnya zahirnya ada, tapi isi dalam tak ada, tuan-tuan. Ada orang nak dekat pada Allah dah, bahkan dia rasa dia dekat dengan Tuhan dah. Aku ni dekat dengan Tuhan, tengok sembahyang rajin. Dia rasa diri dia ada ujub, dia tak pandang Allah. Sangkut juga, dia je rasa diri dia baik. Sembahyang awal waktu, rajin kuliah, tuan-tuan tak. Sembahyang di hadapan sekali, rasa bangga duduk depan tu, tuan-tuan tak. Tapi bila dia pandang orang semua bawah kapak kaki dia. Dia hina orang, dia pandang. Kadang-kadang orang macam ni, tuan-tuan, bukan setakat orang masuk, ustaz pun dia pandang hina. Ni ustaz ceramah pandai, amal tak ada, aku ni amal banyak. Tuan-tuan tak, kadang-kadang dia rasa mulia dengan sebab puasa dia banyak. Dia tak ada tauhid, tak pandang balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang berjaya sampai kepada Allah, sampai kepada penghujung ni, bila orang-orang itu ada ketiga-tiga perkara ni, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, habis bab tu yang saya nak terang dengan tuan-tuan ya. Maknanya bab yang kedua pada malam ini saya nak sebut dengan tuan-tuan, kita ni dalam kehidupan manusia ni, maknanya manusia ada yang pegang fiqh saja dan sebagainya, tiga golongan tadi selesai, tuan-tuan ya. Baik. Dan masa yang berbaki ni, tuan-tuan, saya nak sebut yang terakhir pada malam ni, tuan-tuan. Baiklah. Jadi tuan-tuan ni yang saya banyak kali sebut dengan tuan-tuan, yang lepas-lepas ni, yang sampai sekarang saya belum sempat nak sebut, malam ni saya sebut dengan tuan-tuan. Baiklah, tuan-tuan ya. Baik, untuk perkara yang ketiga, tajuk kita campur aduk sikit malam ni, tuan-tuan. Tapi tak apa, semua tu adalah ilmu pengetahuan kita, tuan-tuan ya. Jadi saya nak pesan sangat dengan tuan-tuan, untuk menjadi kekasih Allah yang berjaya sampai kepada kemuncak, tuan-tuan kena bawa tiga perkara ni lah. Jangan lupa tiga-tiga ni. Tiga-tiga ni kita kata ramuan yang tidak boleh putus. Macam tuan-tuan tengok elektrik kan. Elektrik kan ada 3 wire. Satu wire putus apa jadi? Tak boleh mengalir lah. Tuan-tuan tak ada wire merah. Apa wire dia? Wire merah, hitam, hijau kan. Tiga-tiga tu mengalir belaka. Barulah elektrik tu sampai dengan sempurna. Tuan-tuan kena ingat perkara tu nah. InsyaAllah berjaya. Orang yang pegang fiqh, tauhid dalam ibadat dia, dia akan nampak kesan kepada hati dia semakin bersih. Dia akan nampak rasa kelunakan jiwa dia semakin dekat dengan Tuhan. Dia akan rasa perkara tu, insyaAllah, tuan-tuan. Baik. Perkara yang ketiga, tuan-tuan, yang kita nak sampaikan kepada tuan-tuan pada malam ini mengenai dengan perbuatan hamba dengan qada dan qadar Allah, tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan. Saya dah sebut dengan tuan-tuan sebelum ni dalam pengajian tauhid, yang secara asasnya yang kita yakin dalam diri kita, apa yang sedang kita lakukan sekarang ni semuanya tidak terlepas daripada qada dan qadar Tuhan kan. Itu kita dah cerita lama dah sebelum ni, tuan-tuan. Dan kita sendiri pun memang sedang merasai sekarang ni, tuan-tuan. Sedang feeling perasaan hati kita, memang kita sedar sekarang ni, apa yang aku sedang buat ni semua dengan pentadbiran Allah, dengan kehendak dia, dengan kasih sayang dia, dengan pilihan dia. Bahkan yang kita sedang melihat ni pun dia yang sedang beri kita penglihatan. Tu feel kita, perasaan kita sangat baik, tuan-tuan. Dalam memahami perkara ni, tuan-tuan, maka ada 3 golongan. Ini perkara yang saya tak sempat nak cerita malam ni. InsyaAllah kita cerita, tuan-tuan. Sikit je, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Dalam keadaan manusia menghadapi qada dan qadar Allah ni, dalam keadaan melihat segala-galanya dalam kehendak Allah, dalam ketentuan Allah, dalam pentadbiran Allah dan sejak azali, maka di sana lahirlah 3 golongan, tuan-tuan ya. Pertama dipanggil golongan Jabariyah. Kita lajukan sikit, tuan-tuan ya. Golongan Jabariyah.
Kedua dipanggil golongan Qadariyah. Kita kena faham perkara ni tuan-tuan supaya kita ni tak sangkut nanti tuan-tuan. Ini tauhid. Ni masalah tauhid. Yang ketiga dipanggil golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Malam ni kita cerita 3 golongan ni tuan-tuan ya. Ni bab lain, bab yang ketiga pada malam ni tuan-tuan. Baik nah. Baik tuan-tuan. Golongan Jabariyah nah. Golongan Jabariyah ini adalah golongan-golongan yang sesat perjalanan dia tuan-tuan ya. Apa maksud Jabariyah? Jabar nah. Jabariyah ni adalah golongan-golongan mereka-mereka yang bila mereka faham Allah lah melakukan segala-galanya, Allah lah yang berkehendak atas segala-galanya, maka mereka jadi golongan-golongan yang semata-mata menyerah diri kepada Allah sahaja. Ni golongan pertama nah. Golongan ni ada tak ustaz? Golongan ni ramai tak ustaz? Ramai juga tuan-tuan ya. Ramai juga golongan ni dipanggil golongan Jabariyah. Jabariyah ni golongan-golongan yang memang mereka ni melepaskan diri mereka daripada usaha dan ikhtiar. Mereka semata-mata berserah kepada takdir Allah. Tuan-tuan tak? Dia kata apa? Dah semua Allah tentukan, apa lagi yang aku nak buat, aku serah lah. Tuan-tuan tak? Ini golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah ni, kata ulama dalam kitab Tauhid, ibarat macam kait, macam panggil apa? Bukan kafan. Kapas. Tuan-tuan, macam kapas tu. Macam kapas yang kalau ditiup angin ke kanan lah dia. Ke kiri lah dia. Tuan-tuan tak? Maksudnya tak ada usaha ikhtiar, tak ada orang kata apa, motivasi diri untuk bawa diri ke mana-mana, tak ada. Ikutlah nak jadi apa atas dunia ni, serah pada takdir. Ni golongan yang sesat tuan-tuan tak? Dia kata apa nak buat apa dah, semua Allah tentukan. Ni sesat, tak boleh tuan-tuan ya. Kita walaupun kita beriman segalanya dalam kehendak Allah, semuanya telah ditentukan oleh Allah, tapi bukan bermakna kita boleh berserah segala-galanya kepada Allah tanpa kita ni merancang, berusaha, bermujahadah untuk jadi kekasih Allah. Tanpa kita bermujahadah untuk tinggal dosa dan maksiat, tak boleh tuan-tuan ya. Tanpa kita mujahadah cari rezeki dan sebagainya, tak boleh. Hari ni ramai orang macam ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita kata, kamu bila nak pergi solat? Dia kata macam mana hidayah Allah tak sampai lagi. Tuan-tuan tak? Kemudian kalau kita kata ni kenapa rezeki jadi apa susah, kenapa tak usaha bangun, nak buat macam mana, rezeki ni semua kehendak Allah, aku ni yalah, maknanya Allah dah tak tentukan aku untuk aku ada rezeki, tak ada lah. Berserah dah tuan-tuan. Ni ramai orang Melayu kita kadang-kadang tak sedar pegangan i'tikad dia telah menjadikan diri dia Jabariyah. Ini sesat tuan-tuan. Kita tak boleh serah pada takdir, mana usaha ikhtiar kita kan. Kita ni kadang-kadang berlaku apa-apa ni takdir Allah tuan-tuan tak? Sedangkan maksudnya kita sendiri tak usaha ikhtiar untuk betulkan diri kita dan sebagainya tuan-tuan, maka kita tak boleh sebut benda-benda macam tu. Sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut manusia pada hari ni yang lebih teruk keadaan dia tuan-tuan ya, yang lebih tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan berani mereka menyebut kepada Allah begitu, lebih teruk tuan-tuan begini tuan-tuan ya. Yang lebih teruk keadaan orang-orang Jabariyah ni tuan-tuan ya, begini. Manusia ni kadang-kadang sampai tahap ini teruk lah tuan-tuan ya. Manusia ni tuan-tuan, bila mereka mendapat kebaikan, bila mereka mendapat nikmat, mereka mengatakan perkara itu datang daripada diri mereka. Ni jangan tuan-tuan saya nak sebut. Dan bila mereka mendapat musibah, ujian, mendapat kecelakaan, mereka sandarkan semua kepada Allah. Ni manusia yang teruk adab, teruk akhlak dengan Tuhan. Tak baik sebut Allah begitu. Begini tuan-tuan. Yang baik, dia kata diri dia punya. Tapi bila yang buruk-buruk ni semua takdir Allah. Takdir Allah tuan-tuan. Subhanallah tuan-tuan, berani kita menyalahkan Allah atas keburukan diri kita. Berani kita salahkan Allah atas dosa maksiat yang kita lakukan. Tuan-tuan tengok ramai tak orang macam tu? Ramai. Bila dia dapat nikmat, tuan-tuan, bila dia dapat duit, dapat kaya raya, dia kata ni semua kerana kepandaian aku, kebagusan diri aku, kecerdikan aku. Tapi bila dia diuji, dia bercerai dengan isteri, macam mana Allah takdirkan aku bercerai? Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Bukankah perceraian itu berlaku kerana kelemahan diri kita? Kerana kita sendiri yang mungkin tak bertanggungjawab dengan isteri. Kenapa kita tak kata, kenapa berlaku bercerai? Ya Allah, ni kesalahan diri aku. Nak macam mana, aku ni lemah, aku ni bukan suami yang baik. Mengakulah. Kadang-kadang manusia ni tuan-tuan, dia sombong nak mengaku kesalahan, keburukan diri dia. Dia salahkan Allah atas keburukan diri dia. Baik tak orang macam ni tuan-tuan? Teruk sangat perangai macam ni tuan-tuan. Kita sendiri pun tuan-tuan, kerana sama manusia sekalipun, kita tak suka orang yang buat salah bagi alasan salahkan orang. Kita suka tak tuan-tuan? Kita sendiri pun benci dengan perkara-perkara macam tu. Ni apatah lagi buat salahkan Allah tuan-tuan. Bukankah maksiat, bukankah dosa yang berlaku kerana diri kita? Kita ni tuan-tuan yang baik, kita kata kita, yang buruk Allah. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Allah yang Maha Penyayang ini disalahkan oleh nafsu kita yang jahat. Nak tutup keburukan diri kita, kita jahat, kita nampakkan kesalahan ni kepada takdir Tuhan. Astaghfirullah tuan-tuan. Teruknya perangai macam ni tuan-tuan. Betapa sombongnya diri kita, betapa kita ni sanggup menyatakan Allah itu yang penyebab kita jadi jahat. Sedangkan
Bukankah kita sendiri yang melakukan perkara maksiat tu, kenapa tak salahkan diri kita, tuan-tuan? Allah diizinkan, tetapi siapa yang buat? Siapa yang cari perkara tu? Siapa yang usul ikhtiar buat perkara tu, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak sedar semua perkara tu kita yang lakukan. Jangan, tuan-tuan. Mulai pada hari ni, jangan. Sepatutnya dalam Islam, dalam akidah tauhid yang sebenar, yang baik kita sandarkan kepada Allah, yang buruk sandar kepada kita. Tu yang betul. Ni kita terbalik. Yang baik kita, yang buruk Allah. Astaghfirullahaladzim. Kata Allah apa? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang baik yang sedang menimpa di kamu semua datang daripada Allah. Boleh kuliah, tuan-tuan. Boleh solat sunat, boleh Quran, subhanallah, taufik hidayah daripada Allah. Tetapi kata Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin, bila benda-benda buruk datang dari kamu, kamu kena sandarkan diri itu, perkara itu kepada kelemahan diri kamu. Maksudnya benda buruk, salahkan diri kita. Betul, tuan-tuan, memang betul. Sebab perkara yang baik kita tak akan mampu buat melainkan dengan pertolongan dan rahmat Allah. Tetapi tuan-tuan, perkara yang buruk macam mana boleh berlaku? Kerana nafsu kita. Tuan-tuan, kerana kita sendiri yang mengikut kehendak nafsu kita. Tuan-tuan, kenapa hari ini kita selamat daripada nafsu? Kerana rahmat Allah. Kalau tanpa rahmat Allah, kita hari ini dah jadi pengikut syaitan dah. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Maksudnya, diri kita ni, asalnya kita ni, kalau tanpa rahmat Allah, kita hari ini dalam maksiat kita ni. Sebab Allah sebut dalam Quran gitu. Kata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Kata Allah, kalau bukan kerana rahmat dan kelebihan Allah, nasib kamu ni ramai yang akan ikut syaitan. Melainkan sedikit saja yang tak ikut syaitan, tuan-tuan. Tapi manusia hari ni terbalik. Bila buat baik, ni semua hebat aku, pandai aku. Tapi bila benda-benda buruk, ni takdir Allah. Ini Allah yang tentukan. Astaghfirullahaladzim. Ramai manusia gitu, tuan-tuan. Bila maksudnya perkara-perkara yang tentang akhirat, maksudnya sandarkan kepada Allah. Nak sampai hidayah, nak buat macam mana, Allah tak bagi hidayah. Maksudnya dia jahat, tak dapat hidayah tu, dia salahkan Allah yang tak bagi hidayah. Sedangkan dia sendiri tak usaha nak cari hidayah. Tapi kalau bab dunia, tuan-tuan, tak ada pula dia nak surah kepada Allah. Pandai pula dia nak makan, nak beli baju cantik-cantik, nak pergi ke pasar, tuan-tuan, nak beli ikan, nak beli daging, nak pergi cari dunia dia lah. Tapi akhirat, tuan-tuan, tak dicarinya. Salahkan dia punya kemalasan diri dia untuk akhirat. Pergi masjid malas, tuan-tuan, nak pergi kuliah malas. Dia kata kenapa tak pergi kuliah? Kejahat ataupun kelemahan dia lah. Kita kata kejahatan lah. Kejahatan nafsu dia, kelemahan diri dia. Ni semua Allah punya kerja. Astaghfirullah. Ni golongan Jabariyah, tuan-tuan. Maksudnya berserah lah. Nak buat je nak Allah tentukan aku jadi macam ni. Ni tuan-tuan jangan jadi golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah ni golongan yang berserah diri kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang dia suruh habis semua. Kadang-kadang dia suruh benda-benda buruk je pada Allah. Semua tu tak kena. Tak boleh, tuan-tuan, jaga i'tikad kita. Kalau tuan-tuan kita baca kitab ni nanti, dia akan sebut bab tu. Tak boleh, tuan-tuan. Ni mulai pada hari ni, betulkan i'tikad kita. Benda yang buruk, ya saya. Kalau orang tanya, kenapa awak tak pergi masjid? Astagfirullah, saya ni malas, Ustaz. Saya tak tahulah, iman saya lemah, Ustaz. Saya tahu saya banyak buat dosa, Ustaz. Saya ikut nafsu saya. Sebut macam tu, mengaku diri kita. Tapi kalau orang kata, rajinnya je pergi masjid. Alhamdulillah, ni semua pertolongan Allah. Saya ni kalau Allah tak tolong saya tak boleh pergi masjid. Kena cakap macam tu. Ni jangan bila orang puji kita, tu kita, alhamdulillah saya ni memang macam ni dah, biasa dah macam ni. Dan saya ni memang daripada kecil lagi saya dah ajar diri saya macam ni. Tak sebut alhamdulillah pun, duk rasa diri. Tak ada tauhid lah tu, tuan. Tak ada tauhid lah. Tapi bila benda buruk, kenapa anak Haji jadi macam ni? Ni semua takdir Tuhan, saya nak buat macam mana? Anak saya dah Allah tentukan. Astaghfirullahalazim. Adalah kelemahan diri kita tu. Adalah kesalahan diri kita tu menyebabkan jadi begitu, jadi begini. Buruk, sandarkan kepada kita. Tu memang diajar oleh Allah dalam Al-Quran begitu, tuan-tuan, ya. Dan pada hakikatnya itulah adab kita dengan Tuhan, tuan-tuan, ya. Mulai pada malam ni, jangan jadi orang yang semata-mata berserah diri kepada Allah. Tak boleh. Walaupun segala takdir telah ditentukan oleh Allah, kita kena usul ikhtiar, tuan-tuan. Dan yang kedua, mulai pada malam ini, segala yang baik, sebut. Ini semua milik Allah, milik Allah, milik Allah. Boleh tahajud, minallah, minallah. Sebab Allah sebut dalam Quran gitu. Dan memang hakikatnya begitu pun, tuan-tuan. Bila benda buruk, kita sandar kepada kita. Kelemahan kita, kekurangan kita, tuan-tuan, jahat kita. Mengakulah. Jangan kita dengan kita selalu mudah nak sebut takdir Tuhan. Jangan, tuan-tuan. Kalau ada orang sebut dengan kita perkara tu, tuan-tuan kena betulkan. Astagfirullah, saya mengaji dengan ustaz. Awak tak boleh cakap macam ni, tuan-tuan. Tu dah di viral isu kan dalam dalam TV, dalam YouTube sebagainya kan. Bercerai, kenapa bercerai ni dan sebagainya. Ni semua takdir Tuhan. Dah jodoh saya setakat ni. Mana kesalahan mengakulah. Kesalahan yang salahkan takdir Tuhan. Kenapa, tuan-tuan? Kita ni bila dengar gitu, betul lah tu nak macam mana takdir Tuhan. Orang yang tak mengaji tauhid, dia kata betul lah. Tapi kalau saya yang faham kerana saya sakit hati, tuan-tuan nak. Saya sakit hati, kau tu kenapa kau tak mengaku kesalahan diri kau salahkan Allah. Saya sakit hati dengan orang cakap macam tu.
Sebab kita mengaji tauhid, kita belajar mana adab kita dengan Allah, mana sepatutnya i'tikad kita. Kita dengar orang buat salah gitu, kita marahlah. Kita tinggi sakit hati sebab kita tengok orang mudah-mudah nak sandarkan keburukan kepada Allah Tuhan kita, zat yang maha penyayang. Tuan-tuan, zat yang maha baik dan sebagainya, salahkan Allah atas keburukan diri kita. Subhanallah, tuan-tuan. Ini kebiadaban manusia. Tuan-tuan, sombongnya manusia. Yang baik, hebat diri dia. Yang buruk, ni semua Allah belaka. Sombongnya manusia, tuan-tuan ya. Yang kedua, tuan-tuan, golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah ni, tuan-tuan, adalah golongan-golongan yang mereka ni kuat berusaha ikhtiar. Tuan-tuan tak? Maksudnya kuatlah mereka ni merancang, bermujahadah. Maksudnya motivasi diri tu kuat. Bergerak melangkah tu kuat, merancang dan bekerja keras lah, tuan-tuan. Itu Qadariyah. Tetapi malangnya golongan-golongan Qadariyah ni adalah mereka-mereka yang, tuan-tuan, yang berusaha ikhtiar kuat, tetapi mereka menyandarkan kekuatan usaha ikhtiar mereka kepada diri mereka semata-mata. Ni golongan kedua. Kita sebutkan secara laju je, tuan-tuan ni. Maksudnya golongan Jabariyah tadi, mereka yang serah diri kepada Allah, bahkan kadang-kadang menyalahkan Allah pada takdir-takdir Tuhan yang buruk-buruk, salah pada Allah belaka, tuan-tuan. Golongan Qadariyah ni pula, dia dah usaha ikhtiar dah bagus dah. Tuan-tuan dah buat perancangan dan sebagainya. Tetapi malangnya orang-orang Qadariyah ni, mereka menyandarkan kepada perbuatan diri mereka, kepada kekuatan diri mereka semata-mata. Ni Qadar. Qadar ni apa? Kuasa. Tuan-tuan ya. Qadariyah ni qudrah, kuasa. Maksudnya bila mereka boleh solat, ni kuasa saya. Ni kepandaian saya, ni kehebatan saya. Itu Qadariyah, tuan-tuan. Dia tahu Tuhan ada, tapi dia tak balik pada Tuhan, dia mengaku diri dia. Ni Qadariyah. Orang-orang macam ni, ulama kata adalah golongan-golongan yang dipanggil golongan-golongan ujub. Tuan-tuan ya, golongan-golongan yang selalu membiasakan diri itu melihat kepada kekuatan diri dia semata-mata. Dia tak nampak anugerah dan pilihan daripada Allah. Ni golongan-golongan Qadariyah, tuan-tuan ya. Maksudnya usaha ikhtiar dia semata-mata dinampak dia lah yang buat. Dia tak nampak takdir Tuhan yang menentukan atas perbuatan dia, tak nampak. Dia tak nampak Allah yang menentukan, mentakdirkan ataupun yang mentadbir, yang menguruskan. Dia tak nampak yang tu. Tu Qadariyah nah. Kalau dia berjaya dalam perniagaan dia, ni semua kerana perancangan aku, ini semua kerana kehebatan aku. Kalau dia sebagai seorang ibu yang menjadi didik anak-anak dia jadi anak-anak yang hebat ataupun dapat 5A, dia kata apa? Ni kerana hebatnya aku punya didikan dan sebagainya. Dia nampak kekuatan diri dia semata-mata. Itu Qadariyah. Qadar ni dia masakan kuasa diri dia. Tuan-tuan, itu golongan yang kedua. Baik, yang terakhir pada malam ni, golongan ahli sunnah wal jamaah. Kita nak kat sini, tuan-tuan ya. Walaupun kita tahu Allah dah menentukan segala-galanya, Allah telah merancangkan untuk perkara yang akan datang dan sebagainya, tapi kita bukan orang yang berserah diri kepada Allah. Kita usaha ikhtiar, tuan-tuan. Sebab apa kena usaha ikhtiar, tuan-tuan? Sebab memang kita tak tahu takdir kita nak jadi apa pada masa akan datang. Bila kita tak tahu, kita dituntut untuk mencari, tuan-tuan. Kita kena tuntut untuk mencari. Dan tuan-tuan, mata sekalian, orang ahli sunnah wal jamaah ni, dia sentiasa ada motivasi diri untuk dia berusaha ikhtiar, tetapi dalam masa yang sama, maksudnya orang ahli sunnah ni di pertengahan, berserah diri kepada Allah semata-mata pun tidak, berusaha dan merasakan diri itu hebat pun tidak, di tengah-tengah. Maksudnya dia tidak berserah diri, dia rajin solat, dia rajin baca Quran, dan kalau jatuh ada dosa maksiat, dia istighfar balik kepada Allah. Dalam masa yang sama, dia tahu siapa yang tolong diri dia untuk dia berusaha ikhtiar. Dia tak pegang usaha ni semata-mata daripada kekuatan diri dia, tapi dia tahu ni semua pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup jelas dah, tuan-tuan, tentang perkara ni. Jadi dalam keadaan kita memahami qada dan qadar Allah ni, betul, memang segala-galanya Allah telah tentukan. Tapi jangan jadi golongan yang sesat, Jabariyah tadi, tuan-tuan. Dan jangan jadi orang yang Qadariyah pula. Maksudnya berusaha semata-mata, tetapi tidak melihat kepada kekuatan yang Allah berikan. Kita jadi orang-orang ahli sunnah wal jamaah, yakni orang-orang yang berada di pertengahan. Tegang sangat pun tidak, kendor sangat pun tidak. Kita ni, tuan-tuan, sentiasa tengok mana kelemahan diri kita, baiki diri kita, tuan-tuan. Tengok mana yang kita masih kurang ibadah kita, tambah ibadah kita. Tengok mana-mana kita kurang sedekah, tambah sedekah kita. Tetapi setiap kali kita boleh buat, inilah kehendak Allah sejak azali atas diri aku. Inilah pilihan Allah. Bila kita buat baik, nampak Allah. Tapi kita kena buat. Jangan tak buat. Jangan duduk berserah diri dan sebagainya. Kena buat. Dan bila kita dapat kebaikan, Alhamdulillah, ya Allah, Engkau lah yang beri kekuatan kepada aku. Aku ni tanpa kekuatan daripada-Mu, ya Allah, aku tak boleh buat semua perkara ni. Ini semua dalam kehendak-Mu, ya Allah. Dan bila berlaku suatu perkara yang buruk, ya Allah, ni kelemahan diri aku, ya Allah. Walaupun kita tahu dari segi hakikatnya dalam kehendak Allah, tetapi dari segi adab kita dengan Tuhan, segala keburukan memang datang daripada usaha ikhtiar nafsu kita lah, yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni, tuan-tuan, bila Allah tinggalkan kita, bila Allah tak rahmati kita, itu yang kita jadi ikut nafsu dan sebagainya, tuan-tuan ni. Nanti, tuan-tuan, dalam kuliah kita yang akan datang, kuliah tauhid ni, saya akan ajar tuan-tuan untuk kenal diri. Siapa kita yang sebenarnya. Kalau tanpa Allah, apa akan jadi pada kita? Kita akan kenal diri.
Dan bila kita kenal siapa kita yang sebenar-benarnya, baru kita kenal Allah. Tu yang ulama sebut tuan-tuan ya. Barang siapa yang kenal diri, dia akan kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, maka binasalah diri dia. Pada kuliah yang akan datang, kita akan cerita tentang perkara itu supaya kita tahu kita ni adalah hamba yang benar-benar memerlukan Allah, berhajat kepada Allah, dan kita ni adalah hamba yang sangat hina, sangat jahat, sangat buruk budi pekerti semua sekali, semuanya atas kelemahan diri kita. Dan bila kita dah kenal diri kita, barulah kita tahu sekarang ni apa yang ada pada kita ni semata-mata rahmat dan pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itulah tuan-tuan perkongsian kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan, lama sikit pada malam ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita pahala yang sebanyak-banyaknya atas perkongsian kita pada malam ni tuan-tuan ya. Tuan-tuan, kalau sekiranya ada sebarang persoalan masalah untuk bertanya kepada saya, tuan-tuan boleh PM dalam Messenger Studio Barokah ni. Tuan-tuan message maker lah tuan-tuan ya. Kru-kru yang ada dalam Studio Barokah ni, sebab kadang-kadang saya pun tak sempat nak tengok message komen-komen tuan-tuan di bawah tu. Tuan-tuan message je mereka nah. Kalau ada soalan, mereka biasanya mereka akan copy soalan tu, mereka akan WhatsApp saya secara personal. Saya boleh jawab dalam kuliah kalau ada tuan-tuan. Kalau tak ada, tak apa tuan-tuan. Ni mungkin ada yang kurang jelas tentang takdir, nak saya jawab tentang qada qadar Tuhan dan sebagainya, berkaitan dengan hubungan dengan Allah, tentang hijab dan sebagainya. Terserahlah kalau ada lah tuan-tuan. Kadang-kadang mungkin dalam perkongsian saya ni, kadang-kadang saya tak memahami apa yang masalah dalam hati tuan-tuan. Maksudnya saya menyampaikan sahaja. Mungkin ada benda-benda yang terbuku dalam hati tuan-tuan, nak mencari, nak bertanya. Tuan-tuan boleh PM Studio Barokah ni. Khasnya mengenai dengan perjalanan kita kepada Allah, mengenai dengan tauhid, qada dan qadar ni, boleh tuan-tuan kalau ada apa-apa persoalan tuan-tuan ya. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada malam ni tuan-tuan. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dan saya akan kuliah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah terus membimbing tuan-tuan untuk kita sentiasa berada di atas ilmu yang benar, di atas jalan yang benar, di atas i'tiqad yang benar, supaya perjalanan kita kepada Allah ni semakin lama semakin sempurnalah perjalanan kita kepada Tuhan. Jangan sangkut dari segi qada qadarnya menyalahkan Allah, tak sangkut mana-mana dah. Sehinggalah kita kain yang banyak koyak-koyak ni Allah tampalkan satu persatu, sehinggalah kita mencapai kepada martabat insanul kamil, insan yang sempurna, kamil mukammil. Bila kita sudah sempurna pada pandangan Allah, kita boleh sempurnakan orang lain untuk bawa orang lain kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.